Bagaimana saya upload di YouTube 2 hingga 3 kali seminggu, posting di Facebook 2 hingga 3 kali sehari, buat Telegram sales funnel, copywriting untuk saya punya projek digital tentang YouTube, Azadel, Clear dan lain-lain. Belajar ilmu baru daripada buku, Google, YouTube dan sebagainya. Design electronic security, meeting, site survey dan menjadi suami yang baik pada isteri dan menjadi ayah misali kepada anak-anak kesayangan gue. Adakah cukup waktu saya untuk menguruskan semua ni dalam masa 24 jam sehari? Alright, hari ini saya nak share tip dan tricks bagaimana kita nak menggunakan masa harian kita ni dengan lebih efektif. Guna gaya ala Elon Musk, otai giant tech Tesla. Okay? Kalau kita tengok Elon Musk ni, dia macam-macam dia buat. Dulu mula-mula saya tengok dia buat PayPal berjaya, lepas tu dia buat Tesla sangat berjaya, lepas tu dia buat lagi SpaceX, dia buat boring company dan banyak lagi. Yang besar-besar macam Tesla ni memang kita dah confirm dia sangat berjaya buat kereta elektrik. Okay? Dan dia boleh mengatasi Toyota yang dah memang legend dalam buat kereta ni. Hatta kereta elektrik Toyota pun tak boleh nak lawan kereta Tesla ni. Kenapa? Kerana Elon Musk ni dia memang bijak lah, dia memang genius. Dan kalau kita study pasal Elon Musk ni, dia ni seorang pembaca buku yang tegar, banyak buku dia baca, dan sebab itulah dia dapat buat benda-benda yang kita tak boleh nak fikir. Macam mana? So hari ni kita nak belajar macam mana Elon Musk menguruskan masa dia, teknik-teknik yang digunakan supaya kita pun boleh berjaya macam Elon Musk. Mungkin kita tak boleh berjaya 100% macam Elon Musk, tapi sekurang-kurangnya seharian kita ni lebih efektif dan produktif bila kita buat kerja. So tak ada ruginya kalau kita belajar sesuatu daripada Elon Musk. Mungkin kita tak boleh belajar semua, tapi kita ambil yang penting-penting, itipati bagaimana Elon Musk menguruskan masa dia menggunakan teknik-teknik yang boleh menghasilkan impact dan result yang lebih besar, lebih baik, okay? Dalam masa yang singkat. Okay? Itu kita nak belajar. Alright. Yang pertama adalah mental preparation. Korang mesti fikir, mesti ada masa ke nak buat semua ni? Banyak benda nak buat ni. Macam saya dah cakap di awal video yang setiap minit saya buat tu. Saya pun mula-mula berfikiran sama. Ada masa ke? Saya ni ada anak-anak ramai, family nak urus. Ada masa ke nak study benda-benda baru ni, nak buat benda-benda macam ni? Tapi kalau kita fikir betul-betul, sebenarnya kita boleh make the time. Make the time untuk apa yang kita prioritikan dalam kerja seharian kita. Okay, apa yang penting, kita ada masa. Tapi kalau korang berani kata tak ada masa juga, bermakna mental korang salah. Bila kita set benda tu priority, insyaAllah benda tu kita boleh buat dalam masa 1 hari. Okey, seterusnya adalah Pareto Law, di mana 80% result yang kita buat adalah hasil daripada 20% input yang kita hasilkan. Ia juga dikenali sebagai 80-20% principles. So, jadi saya punya aktiviti harian ni, saya lebih fokus kepada 20% usaha ni yang untuk memastikan 80% result. Okay? Memang dah terbukti, dan that's why kita pun kena guna ilmu ni dan tips ni. So, saya punya trik adalah saya fokus kepada 20% usaha ni setiap hari supaya saya dapat menghasilkan suatu outcome ataupun result yang paling optimum sehingga 80%. So, inilah di antara tips dan trik yang banyak otak-otak yang berjaya di luar sana guna, ya, dan kita perlu belajar supaya kita pun boleh berjaya yang menghasilkan outcome yang paling maksimum sehingga kalau boleh 80% satu hari. So, kesimpulannya kita kena fokus dan cari apa 20% kerja yang kita perlu buat yang boleh menghasilkan output dia sehingga 80%. Itulah tugas kita. Kalau tak, kita tak akan berjaya. So, kena cari kerja-kerja yang penting yang 20% ni. Ini adalah Parkinson Law. Okay? Di mana semakin banyak masa kita buat, kita peruntukkan dalam satu kerja kita, makin lama, makin kurang produktiviti kita. Okay? Kurang berkualiti lah. So, kalau kita jangan nak spend masa terlampau banyak dalam satu kerja, sebab apa? Bila kita spend banyak masa, kita punya kerja tu tak berkualiti. Tetapi kalau time frame ataupun masa kita peruntukkan satu kerja tu pendek, dia akan menghasilkan suatu result yang produktif, lebih produktif berbanding dengan kerja yang kita buat dalam masa yang lama. Dan oleh sebab inilah saya
buat planning, saya akan hasilkan 2 hingga 3 video seminggu. Itu adalah effort atau planning saya yang paling maksimum lah saya boleh buat dalam masa seminggu. Tapi kadang-kadang saya tak mampu juga sebab kita pun ada prioriti benda lain. Tapi selepas setahun saya buat benda ni saya berjaya menghasilkan 124 video. Bermakna kalau ikut average-nya memang saya boleh buat 2 hingga 3 video seminggu. So kesimpulannya, perlu dilaksanakan dengan usaha kita supaya kita buat kerja tu yang paling pendek. So untuk menghasilkan kerja yang paling produktif dan berkualiti. So, inilah di antara salah satu teknik ataupun tips yang banyak otak-otak kalau suami guna untuk menghasilkan kerja yang paling efektif dan produktif. Okey, seterusnya kalau kita buat to-do list, pastikan kita buat to-do list masa yang pendek ataupun masa yang ketat. Supaya apa? Macam kita dah belajar tadi, makin singkat time frame satu kerja kita buat ataupun to-do list kita buat, kita akan menghasilkan kesan dia ataupun result dia yang paling produktif, paling maksimum. Kalau boleh sampai 80%. Okey, itu yang makin ketat ataupun pendek kerja yang kita buat, time frame kita gunakan untuk kerja, kita akan dapat menghasilkan suatu kerja yang lebih berkualiti dan produktif. Tips yang keempat adalah to-do list yang spesifik. Okey, contohlah kalau kita nak jogging hari ni pukul berapa? Tak boleh. Dia kena tak boleh terlampau general. Kita kena spesifik. Kalau kita nak jogging hari ni, kita jogging pukul 8 pagi sampai pukul berapa? Pukul 9 ke? Pukul 10 ke? So kena ada to-do list yang spesifik. Kalau saya suka ada buku, saya tulis saya punya to-do list. Okey, lepas saya selesaikan to-do list tu, saya akan padam. Supaya ni nak latih otak kita supaya kita buat kerja yang produktif banyak. 1 padam, 2 padam, 3 padam. Ini kita nak stretch otak kita supaya kita dapat gunakan menghasilkan kerja yang secara teratur. Tak ada tanda-tanda semua ni, kita tak ada effort tau. Macamlah kalau kita bersenam fizikal, nak pergi sebelum jogging tu kita buat stretching apa semua kan. So to-do list ni kita macam kita buat stretching untuk otak kita lah, untuk menghasilkan kerja yang produktif setiap hari. Berapa banyak kita boleh buat dalam masa satu hari. So itu penting, okay, untuk melatih otak kita. Okay, tips yang kelima adalah kaedah time boxing dan time batching. Okey, apa itu time batching, time box? Biasanya kalau orang buat to-do list, biasanya kalau orang tulis je kan secara rawak. So time batching ni dia macam susun aktiviti to-do list korang supaya kita dapat menghasilkan kerja yang paling efektif dan maksimum. Kita susun mana yang ada sama tu yang kita boleh buat secara serentak, kita buat supaya kita punya masa tu lebih pendek dan ketat. Itulah macam kita belajar peraturan law dan 80-20% principle. Contohnya korang punya to-do list lah, ada nak pergi jogging pagi tu, lepas tu pagi sikit nak telefon mak dulu, lepas tu nak check email, nak check notifikasi dari YouTube, nak posting Facebook, nak posting YouTube dan macam-macam lagi. So time batching ni macam ni. Mana contoh, saya bagi contoh lah, pukul kita dah susun, so kita kena follow benda tu. Okay, contohnya pukul 9 hingga 9 suku kita buat posting dekat FB ataupun IG. Okey, 9 suku sampai pukul 9.30 kita buat posting YouTube, kita upload video. Lepas tu kita pukul 9.30 sampai 9.45 kita buat apa ni, macam saya buat Telegram punya funnel untuk saya punya sales. So benda-benda yang macam ni, macam posting-posting Facebook, IG, YouTube ni, dia ada kesamaan dan kita boleh menggunakan masa yang sebaik mungkin sebab benda yang sama kita nak posting, guna mesin yang sama, kerja tu tak berbeza. Kalau kita nak buat jogging, benda tu berbeza, so kita tak boleh buat sama. Macam tak kita nak check email, benda tu dia punya konsep dia tak sama. Kalau macam posting tu dia sama kan, teknik cara kerja dia kan. Saya secara pribadi saya mencadangkan time boxing dan time batching ni sebab kita dapat mengeliminate atau menghapuskan accident factor yang kita tak boleh kontrol. Contoh macam email masuk, notifikasi YouTube masuk, ada orang call kita, macam-macam lah. So benda-benda ni accident ni kita tak boleh kontrol. So kita boleh buat time batching dan time boxing ni untuk menghapuskan atau eliminate terus benda-benda ni daripada mengganggu. Contohnya email masuk pukul 9, notifikasi masuk, tapi kita dah nak check email ni dengan notifikasi ni pada pukul 10 pagi. So masuk pukul 9, pukul 9.30 ni kita dah buat setting untuk posting Facebook ke IG ke
ataupun YouTube. So kita buat fokus, apa yang kita dah list kita buat dulu. Itu yang penting. Kena ikut apa yang kita dah rancang. Okey, kalau ada benda-benda external factor yang mengganggu, kita jangan hiraukan. Kita just fokus apa yang kita dah setting, daripada to-do list yang kita dah rawat tu, kita dah buat secara berturutan yang membantu kita menjimatkan masa. Kita just follow je. Okay. Salah satu teknik saya gunakan untuk orang tak mengganggu saya, external factor ni tak mengganggu saya, dan saya buat saya punya handphone dalam airplane mode. Okay. So apa-apa email ke apa notifikasi ke saya akan check pada pukul 10, sebab saya tahu pukul 9, contohnya pukul 9 tu saya memang saya buat kerja posting semua. So bila saya dah selesai kerja tu, barulah saya onkan balik saya punya handphone, saya buat kerja saya, check email, check YouTube notifikasi dan sebagainya. So kita kena ada peraturan dan disiplin buat kerja kita sehari-hari. Sebab tu untuk memastikan kerja yang paling optimal, result yang paling optimal, kalau boleh sampai 80% kita punya outcome. Tips yang kena adalah buat not to do list korang. Okay. Contohnya macam korang tak boleh main IG atau Facebook lebih daripada 1 jam. Okay. Contoh, korang tak boleh buka Facebook atau buka IG sebelum korang buat content. So before you consuming information daripada social media, you have to creating something like a contents, copywriting and apa-apalah. Untuk optimalkan tip-tip semua ni, korang kena start small. Okay? Buat apa-apa yang kecil dulu. Contohnya macam gosok baju, buat sarapan pagi, kemaskan bilik tidur dan macam-macam tu. Semuanya korang start dengan kerja-kerja yang produktif. Jangan start korang punya aktiviti harian dengan buka handphone, main chat, Facebook, IG, whatever. Korang dah langgar korang punya preset dan to-do list korang tu dah jadi dah spoil lah. So follow exactly apa yang korang dah buat to-do list tu, dan sistematik dan kena disiplin. Okey, saya ada buat lagi video berkenaan dengan benda-benda macam ni. Yang satu video khas saya buat adalah bagaimana berjaya dalam masa hanya bekerja 4 jam seminggu. Bawah ni ada, di bawah description ada dia punya link kalau nak belajar itu lebih detail. Dan saya juga ada buat Telegram berkenaan dengan isu-isu kreatif dan idea-idea yang macam ni untuk membantu meningkatkan kita punya produktiviti kerja kita sehari-hari dan berjaya secara kreatif. Kalau korang berminat, korang boleh join saya punya Telegram. Banyak saya share idea dan tips yang sangat bermanfaat. Dalam satu hari ada 1440 minit dan lebih kurang 10,080 minit dalam masa seminggu. So korang carilah dalam masa seminggu ni. Kalau tak boleh cari dalam masa satu hari, at least korang ada masa, korang gunakan teknik ni supaya korang dapat result yang paling maksimum, optimum, kalau boleh sampai 80%. Okay? Gunakan Pareto law tu 80-20%, cari kerja yang 20% tu supaya korang dapat result yang paling maksimum, itu 80%. Dan guna juga Parkinson law ni, korang buat kerja yang semaksimum mungkin dalam masa waktu yang time frame yang pendek supaya dapat memastikan result productivity yang terbaik, yang lagi optimum. Okay? So cukuplah sekian tu. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.